Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas seterusnya dipetik daripada syahbudin.com.net bertajuk Najib Perdana Menteri ke-11. Berita penuh. Menurut laporan yang belum dapat dipastikan kesahihannya, Najib Razak sama ada kekal berada di penjara atau dibebaskan akan diketahui sebelum hujung bulan ini. Semalam, Channel News Asia atau CNA melaporkan lembaga pengampunan akan mengadakan mesyuaratnya pada minggu ketiga bulan Januari ini. Kata laporan itu lagi, permohonan pengampunan Najib akan dibincangkan dalam mesyuarat tersebut dan bekas Perdana Menteri itu mungkin akan diberi pengampunan, seterusnya dibebaskan dari penjara. Bagaimanapun, Peguam Najib, Syafiee Abdullah menolak laporan CNA itu atas sandaran mereka tidak pernah dimaklumkan mengenainya. Kami sebagai Peguam Najib tidak pernah dimaklumkan berkenaan tarikh mesyuarat lembaga pengampunan atau jika ada berkaitan permohonan pengampunan anak guam kami. Maka kami jadi tergamam bagaimana CNA telah membuat spekulasi dengan berita tidak berasas ini, katanya dalam satu kenyataan. Lembaga pengampunan wilayah persekutuan dipengurusikan oleh Yang di-Pertuan Agong dengan anggota lainnya ialah Menteri Wilayah Persekutuan, Peguam Negara serta 3 lagi yang dilantik Agong. Sebagaimana diketahui umum, Najib sebelum ini telah mengemukakan permohonan pengampunan berkaitan sambitan bersalah yang beliau kini sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ringgit dalam kes rasuah dana SRC International berjumlah RM42 juta ringgit. Berikutan laporan CNA itu, meskipun isu menjatuhkan kerajaan masih diperbualkan, tetapi sejak semalam lebih ramai yang berminat untuk berspekulasi mengenai nasib Najib. Ada peluangkah Najib untuk dibebaskan? Sebahagian besar merasakan anak sulung Tun Razak itu mempunyai peluang cerah untuk dibebaskan, manakala segelintir yang lain masih menggapai peluangnya adalah 50-50. Ada pula yang mengakui mereka turut bermimpi berjumpa Najib dalam keadaan ceria dan tersenyum pada malam sebelum berita CNA dilaporkan media tempatan. Barangkali secara kebetulan, serentak dengan penularan berita mengenai laporan CNA itu, semalam juga Agong telah berkenan merasmikan Menara Merdeka 118 yang pembinaannya diilhamkan oleh Najib ketika beliau memegang jawatan Perdana Menteri. Menara canggih milik PNB itu mempunyai 118 tingkat dengan ketinggian 678.9 meter dan ia adalah bangunan kedua tertinggi di dunia selepas Burj Khalifa di Dubai 828 meter. Sebelum ini, Shanghai Tower dengan ketinggian 632 meter adalah menara kedua tertinggi di dunia. Selain itu, menara TRX satu lagi ilham daripada Najib juga telah dibuka kepada orang ramai dan kini menjadi satu lagi pusat membeli bela bertaraf dunia yang sedang menjadi tumpuan pengunjung dalam luar negara. Dalam hal ini, saya sendiri banyak ditanya mengenai kedudukan Najib jika benar lembaga pengampunan akan bermusyarat sebelum hujung bulan ini. Sebenarnya sukar meramalkan sama ada Najib akan dibebaskan atau kekal berada di penjara. Cuma insting saya kuat mengatakan, jika beliau bebas, beliaulah yang akan menjadi Perdana Menteri ke-11 selepas ini. Yang lain-lain yang masih memburu berangan-angan untuk kursi itu, kalau Najib ada di luar, boleh terus bermimpi sahajalah. Semua kenyataan ini ditulis oleh Syahbudin Hussein sendiri. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Terkini dari Mahkamah, Najib tak maklumkan kabinet bon AS 3.5 bilion dolar. Berita penuh. Seorang pegawai penyiasat SPRM memberi keterangan bahawa bekas Perdana Menteri Najib Razak tidak memaklumkan kabinet mengenai terbitan bon 1MDB bernilai AS 3.5 bilion dolar. Nur Aida Arifin memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur petang tadi mengenai perkara yang didakwa dilakukan Najib berhubung penglibatan 1MDB dalam pengambil alihan 2 pengeluar tenaga bebas IPP, Tanjung Energy Holding Sendirian Berhad, TEHSB dan Genting Senyen Sendirian Berhad.
Saksi pendakwaan ke-49 itu memberi keterangan semasa perbicaraan hari ini terhadap 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Najib yang dikatakan dengan dana RM2.27 bilion daripada 1MDB. Najib sebagai Menteri Keuangan tidak memaklumkan kabinet berhubung pengeluaran bon AS 3.5 bilion 1MDB, sedangkan sebenarnya obligasi pinjaman sebuah MKD, syarikat milik Menteri Keuangan diperbadankan 1MDB, akan memberi impliksi kepada keuangan negara. Kementerian Keuangan tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai terbitan dua bon itu yang masing-masing bernilai AS 1.75 bilion untuk pemperolehan TEHSB dan genting Shenyang, kata Nur Aida kepada Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Square. Berhubung bantahan oleh Peguam Bela Utama Muhammad Syafiee Abdullah mengenai dakwaan cakap dengar dan keterangan pendapat, Nur Aida memberi keterangan bahawa Najib didakwa menguruskan 1MDB menggunakan pendekatan top-down. Saksi itu mendakwa sisatannya menunjukkan perkara ini apabila Najib menandatangani 2 resolusi bertulis yang dibentangkan dalam bentuk resolusi pekeliling pengarah DCR yang perlu ditandatangani oleh Lembaga Pengarawan MDB berhubung pemerolehan dana TEHSB dan genting Shenyang. Pengambil alihan IPP membentuk fasa kedua daripada 4 fasa yang didakwa berlaku antara 2011 dan 2014 dan didakwa mengakibatkan berbilion ringgit diseleweng daripada 1MDB. Bagaimanapun, disebabkan bantahan daripada Syafiee atas alasan cakap dengar, Square mengarahkan supaya sebahagian daripada bahagian keterangan Nur Aida mengenai bon itu digugurkan. Square juga mengarahkan pihak-pihak terlibat membuat hujahan lisan kemudian berhubung bantahan Syafiee mengenai keterangan pegawai penyiasat SPRM berhubung dakwaan pendekatan top-down. Prosiding Mahkamah Terbuka akan disambung semula pada 24 Januari. Najib dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM2.27 bilion daripada dana 1MDB. Bagi 4 pertuduhan salah guna kuasa, bekas ahli Parlimen Pekan itu didakwa melakukan kesalahan itu di Islamic Bank Berhad Cawangan Jalan Raja Chulan di Bukit Kelon, Kuala Lumpur antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014. Bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram, Najib dikatakan melakukan kesalahan itu di bank yang sama antara 22 Mac 2013 dan 30 Ogos 2013.